Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, di dalam Al-Quran Allah menukilkan suatu ketika Allah telah mengadakan satu perbincangan dengan para malaikat. Lantas Allah sebut dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berkata Allah kepada para malaikat, aku akan cipta di muka bumi ini iaitu khalifah, di mana peranan mereka adalah mewakili aku. Apa yang aku nak, itulah yang manusia akan buat. Apa yang aku tak nak, itulah yang manusia akan cuba jauhi. Dan Al-Mawardi apabila mendefinisikan erti khalifah, disebut sebagai iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, membangunkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Soalnya para penonton, bagaimana caranya? Itulah yang bakal kita bincangkan hari ini. Islam dan program transformasi negara. Bagaimanakah ruang-ruang yang perlu kita perbaiki, dan pada masa yang sama kita nak menghargai kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dalam program transformasi untuk Islam ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah kita dalam perkara yang kebaikan juga ketakwaan, dan jangan kita bekerjasama dalam soal permusuhan dan juga dosa. Para penonton, untuk mengupas tajuk bicara pada malam ini, bersama kita adalah dua orang panelis. Pertama sekali ialah Tuan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, yang merupakan fellow penyelidik Himpunan Keilmuan Muslim ataupun Hakim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan pertama kali di pentas bicara? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di hujung sana, siapa tak kenal, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, pensyarah kanan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Alhamdulillah. Boleh tahan. Boleh tahan, Alhamdulillah. Ala-ala dah boleh tahan, saya terus tanya soalan pertama, Doktor. Baik, Doktor. Dalam Quran Allah sebut, in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Disebut tentang islah, pembaharuan, ataupun dalam bahasa kita sebut sekarang transformasi. Justru soalan pertama saya, apakah yang dikatakan sebagai transformasi pada pandang sudut Islam? Islah itu, Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, amma ba'd. Jadi apabila kita melihat perkataan al-islah, al-islah juga ada juga disebut dalam Al-Quran sebagai muslih, muslihin, iaitu orang-orang yang melaksanakan proses pemulihan tersebut. So islah itu satu proses pemulihan yang mana mengembalikan kembali orang yang telah tersasar daripada landasan kepada landasan kembali. Itu islah. Ada juga dalam hadis Nabi SAW, tuba lil ghuraba, bergembiralah kepada mereka yang dagang, yang asing. Maka maka dalam satu riwayat daripada Tirmizi disebutkan, apakah maksud asing itu? Alladzina yuslihun, itulah mereka yang memulihkan manusia dengan membawa mereka kepada sunnah Nabi SAW. Jadi iaitulah caranya pemulihan itu diperlukan apabila berlakunya penyelewengan ataupun manusia jauh daripada landasan kebenaran. Maka itulah satu proses bila dah terseleweng, dia perlu transform balik, dia perlu pemulihan balik, dia perlu tahu balik mana landasan dia. Maka proses ini memerlukan kepada yang pertama, mengetahui manakah dia ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu apa ciri-cirinya. Kalau tak tahu jalan lurus, dia transform, dia pergi ke tempat yang salah juga. Jadi yang pertama, macam mana kita nak pastikan transformasi ini akan kembali ke line yang betul. Dan bukan pergi kepada mulut buaya, pergi ke mulut biawak ke ataupun mulut harimau ke. Jadi dia akan makin sesat dan seumpamanya, ya. Yang kedua, dia memerlukan kepada kepala yang membawa. Dia memerlukan kepala yang membawa gerabak itu semua sekali. Tak boleh driver aja kat belakang mengepek-ngepek orang kata, kan. Membising-bising tapi driver tetap dengan suasana dia, maka dia akan tidak berjaya. Maka kerana itulah kepala perlu terlebih dahulu, sebagaimana yang telah pun diberitahu oleh Allah SWT, tanggungjawab sebagai pemimpin, dan Nabi juga telah menyebutkan, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma lam yahutha binusin illa haramallahu 'alaihi al-jannah. Banyak lagi hadis-hadis umpama ini, artinya tiada siapa yang Allah lantik menjadi pemimpin kemudian dia tidak memberikan nasihat, tidak membetulkan rakyat dia dan dirinya sendiri, kecuali mereka akan lontar dalam api neraka jahanam. Dan ada juga satu riwayat lain kata wahwa ghashin, dalam keadaan dia menipu rakyat dia. Jadi oleh kerana itu pemimpin dan juga rakyat kena bekerjasama. Maka disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis yang lain, idza aradallahu bil amiri khaira, apabila Allah nakkan kepada seorang kebaikan kepada pemimpin ini, ja'alallahu wazira sidqin idza nasiya dzakkarahu wa idza dzakara a'anah.
Apabila dia lupa, pemimpin ni lupa, ada diingatkan dengan cara yang baik oleh wazirnya. Dan bila mana diingat, dia akan dibantu. Wa idza aradallahu bil amiri ghaira dhalik, apabila Allah nakkan pada satu pemimpin yang tak elok itu, akan tidak elokkan, lalu ja'alahu wazirasu, akan diberikannya menteri-menteri kanan, orang-orang yang jahat. Yang mana kalau dia lupa, dia tambah lagi. Idza nasiya lam yuzkirhu, tidak akan diingatkan, dan kalau dia ingat lam yu'inhu, tidak akan dibantu. Jadi peranan orang-orang di keliling tu penting. Maka sebab itulah saya masih ingat Abul Muslim Al-Khawlani, seorang tabi'in yang hebat, pernah datang berjumpa dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu dia masuk-masuk, dia pun sebut, Assalamualaikum ya ayuhal ajir, dia kata kan. Assalamualaikum orang gaji, dia kata. Jadi pembodek apa Muawiyah ni, marah marah ni, nak pukul lalu ni kan. Muawiyah kata jangan, aku faham apa maksud dia. Memang sebenarnya iaitulah sebagaimana dalam kata-kata hukama dan disebahkan kepada tabi'in dan juga ada sahabat, iaitulah sayyidul qaum khadimuhum, iaitulah ketua kaum adalah khadam, memberikan khidmat dan servis. Jadi oleh kerana itulah servis itu bermakna kita memegangnya sebagai satu taklif dan bukan tashrif. Satu tanggungjawab yang besar. Jadi oleh kerana itu, bila tanggungjawab, pemimpin terlebih dahulu diberikan amanah yang paling besar untuk melakukan koreksi terlebih dahulu. Begitulah. Baik. Dan saya tertarik apa yang doktor sebut tadi tentang memberi servis. Maknanya barangkali kita boleh tukar daripada YB yang berhormat pada yang berkhidmat. Mana tahu kan, nothing is possible. Tapi nak berbalik soal kepala, ketua, dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah menggagaskan agenda Islam dalam transformasi negara. Dan cukup menarik. Di dalam buku ini disebut tentang agenda-agenda dan juga perutusan-perutusan yang bagi saya ianya adalah kebaikan yang sewajarnya kita hargai. Dan komen terlebih dahulu Encik Wan Ahmad Faisal berkenaan dengan transformasi negara. Komen secara umum terlebih dahulu. Adakah di sana ini betul-betul komprehensif, tidak ada ruang lagi perlu kita perbetulkan, ataupun ada lagi ruang-ruang yang kita perlu perbaiki tetapi menghargai kebaikan yang dibawa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi Al-Fadhil Dr. Zahruddin. Saya kira Malaysia sebagai sebuah negara yang berusia hampir separuh abad, kalau kita meninjau teori jatuh bangunnya sebuah tamadun, sebarang proses transformasi itu pasti akan berlaku, sama ada kepada yang lebih baik atau kepada yang lebih buruk. Dan saya suka mengingatkan dan juga mengingat diri saya sendiri selaku generasi yang saya kira yang ketiga dalam negara ini, memandang yang pertama yang berusaha gigih dalam membangunkan negara, telah lama pergi, seperti almarhum Tunku Abdul Rahman. Yang kedua, para pemimpin banyaknya daripada golongan ibu bapa generasi saya. Dan yang ketiga, kami sendirilah yang akan mewarisi negara ini. Mengikut Ibn Khaldun, selalunya fasa jatuh bangun negara itu akan berlaku dalam 3 tahap. Pertama, saya cakap tadi, orang-orang yang membangunkan negara itu daripada asas. Yang kedua, orang-orang yang meneruskan, memajukan lagi negara tersebut. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang akan mengambil gagasan ataupun warisan tersebut dan dia akan menikmati buah-buahnya. Dan selalunya mengikut Ibn Khaldun dan pandangan beliau ini sebenarnya diterima banyak oleh ahli sejarawan, golongan generasi ketiga ini selalunya akan membawa kerosakan. Jadi perlu ada proses islah itu sentiasa berterusan. Dalam faham persejarahan Ibn Khaldun, ianya bersifat cyclical. Maknanya sebuah negara atau tamadun itu akan sentiasa bangkit, jatuh dan bangkit semula. Jadi golongan-golongan yang pembaharu, kita boleh katakan, sepatutnya memahami peranan mereka yang secara tepat. Saya agak kritikal berkenaan dengan penggunaan istilah asing dalam kita memaknai perubahan yang ingin kita dambakan ini. Seperti contoh, kita lihat pada hari ini banyak istilah-istilah seperti transformasi dan reformasi yang sebenarnya kalau kita tahu asal-usul kalimah tersebut merupakan dari bahasa Inggeris yang juga terasnya ialah bahasa Latin ataupun Yunani. Jadi bila mana kita mengguna istilah-istilah dasar daripada tamadun lain, dia akan memberi makna yang agak berbeza dengan apa yang kita sepatutnya ketahui. Jadi dalam Islam kita dah dijelaskan oleh Dr. Zahruddin bahawasanya istilah dasar yang tepat ialah islah ataupun juga tajdid.
Dan selalunya istilah-istilah ini, contohnya tajdid yang datang dari kata akar jadda, itu datuk, mendatukkan. Dia ada falsafah perubahan yang dibawa itu selalunya ada hakikat yang tetap. Dan dia bergerak menuju ke satu perubahan yang lebih baik ataupun kembali kepada fitrah. Jadi istilah transformasi tidak berapa tepat bagi saya. Dan saya lebih suka menggunakan istilah dalam bahasa Inggeris renovation ataupun restoration. Ataupun dalam bahasa Melayu yang lebih cantik, sebagai bahasa Melayu sebagai satu bahasa Islami ialah pemurnian. Pemurnian semula faham-faham Islam kembali kepada fitrah yang telah digariskan oleh ulama-ulama berwibawa. Baik. Baik, Dr. Zahruddin, kita di peringkat ini cuba berbincang terlebih dahulu tentang soal prinsip dan telah kita kupas mengenai permasalahan definisi islah. Baik, Dr. Yusof Al-Qaradawi menyatakan apabila sesebuah negara diperintah, akidah itu adalah teras di dalam pembangunan sesebuah negara, dan saya kira di dalam agenda Islam dan dalam transformasi negara ada juga disebut soal akidah sebagai keutamaan di dalam pembentukan negara. Sebelum kita masuk secara terperinci tentang Malaysia, prinsipnya bagaimana? Pelaksanaannya bagaimana? Yang digariskan dalam sirah, dalam Quran, dalam hadis, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Baik, jadi akidah ini sekarang ini kalau kita dapat lihat dalam perbincangan orang awam khususnya dan masyarakat, mungkin ada di antara mereka yang agak mengecilkan skop akidah itu, ya. Mereka mengecilkan skop akidah itu, menjadikan akidah perbincangan itu tidak berada di atas tanah, maknanya dalam perbincangan mereka. Orang Kelantan kata tak jijak. Tak jijak kan. Kita bincang contohnya sifat 20, kita bincang tauhid 3, kemudian kita bincang secara falsafah. Tetapi kita bincang Allah SWT itu wujud dan seumpamanya. Tapi kita tidak bawa macam mana Rasulullah membawakan akidah itu dalam pembinaan sebuah negara. Ya. Ini yang perbezaan dia kalau kita lihat, ya. Kalau Rasulullah SAW sentiasa membawakan rasa wujudnya suatu nikmat yang akan menanti di akhirat ataupun azab yang menanti bermula daripada alam barzakh, kepada bukan hanya kepada orang yang sedang solat, tapi juga kepada peniaga-peniaga, ya, kepada pemimpin-pemimpin, ya, kepada gubernur-gubernur. Sebagai contoh, Nabi pernah melantik seorang di antara sahabat sebagai Ibnu Lutbiyah, ya, yang mana dia telah pun diarahkan untuk pergi mengutip zakat dan jizyah di kalangan orang Islam dan juga orang bukan Islam. Maka dia kutip, dia pun dapat hadiah. Dia balik jumpa Nabi SAW, dia kata hadzali wa hadzalak. Ini adalah untuk aku, ini untuk engkau. Maka Nabi mengatakan ma balu qaum, apa hal ada satu orang dan satu kaum ini, mereka bila aku suruh dia kutip jizyah dan zakat, mereka mengatakan ini untuk aku, ini untuk engkau. Cuba kamu duduk di rumah mak bapak kamu, ada tak orang nak berikan apa-apa hadiah untuk kamu? Ya. Jadi kemudian Nabi memberitahu lagi tentang adanya ghulul, ghulul. Jadi ini nak beritahunya azabnya apa? Nabi kata ghulul ni adalah tentera-tentera Islam yang pergi berperang, menang dan mendapat harta-harta ghanimah, tapi sebelum dibawa semuanya untuk dibagi-bagikan, dia dah ambil masuk poket dulu. Ini ghulul. Ghulul ni Nabi beritahu bahawa akan datang di akhirat nanti orang yang ambil benda-benda seumpama ini, semua barang-barang ni akan berada di atas tengkuk mereka. Ada kambingnya, ada untanya, semua akan ada di atas tengkuk mereka. Maka para sahabat kata, kalau begitu, arithni ya Rasulullah, boleh tak engkau tolong aku pada ketika itu? Maka Nabi kata, la amliku laka syai'ah. Aku tak boleh bantu kau apa-apa. Laqad ablagtu. Ya, aku telah beritahu pada kamu. Jadi kita lihat bagaimana bentuk banyak contoh ni, terlampau banyak macam mana Rasulullah masukkan rasa keakhiratan di dalam diri para sahabat dalam segenap lapisan, dalam perniagaan, dalam pasar, dalam ibadah dan dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berkeluarga. Jadi benda itu, akidah itu akan membawa manusia, tak perlu undang-undang pun dia dah halang diri sendiri. Hari ini kalau kita melihat kepada agenda-agenda yang ada, kita rasa bagus dan kita rasa sangat kita mengharapkan lebih daripada sekadar di atas kertas, iaitulah agenda Islam mengukuh persefahaman, mentransformasi peranan ulama dan umarak dalam pembangunan negara, ulama dan umarak mengungguli agenda perpaduan dan keharmonian dan macam-macam lagi. Tapi kita nak juga macam mana kita nak bawakan benda-benda yang kita lihat macam bukan akidah tapi akidah, iaitulah yang berbentuk macam mana nak mengatasi dengan mendasar sifat dan attitude orang Islam yang tak bersih, sebagai contoh.
Ya, padahal itu nampak simple. Itu nampak simple, tapi dia sebenarnya bila orang tidak rasa bersih, sebagaimana Nabi kata, nazifu afniyatakum wala tushabbihu bil yahud. Hendaklah kamu wahai orang Islam bersihkan laman rumah kamu, jangan kamu menyerupai orang Yahudi. Sebab apa? Laman rumah itu ada satu arahan yang jelas kepada Nabi, oleh Nabi, kerana nak tunjukkan kalau kita rasa malas nak buang sampah fizikal, maka lagi malaslah kita untuk membersihkan hati untuk bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi bila hati tak bersih, negara yang dipimpin oleh mereka yang tak bersih, rakyat pun masalah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pernah menyebutkan, tanah yang gersang tidak akan mengeluarkan sesuatu illa nakida, dan tanah yang baik akan mengeluarkan wal baladu thayyibu yakhruju, akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang subur, begitu. Baik. Menarik apa yang doktor sebut tadi. Dan Encik Faisal, kita akan bincang dengan lebih terperinci agenda-agenda transformasi negara di dalam kita memartabatkan Islam selepas ini di pentas bicara, dan para penonton kita akan kaitkan dengan Malaysia selepas ini. Yang penting berehat seketika, jangan ke mana-mana selepas ini di pentas bicara. Never. So bawah ni never button. Never button. Tengah sometimes, always. Atas sometimes. Kalau dua, always never. Dr. Mursi dia ada etika pakai kod. Dia butang atas, butang bawah tak. Maknanya dia tahulah. Walaupun ahli ikhwan, jangan main-main. Para penonton, terima kasih kerana terus menonton rancangan bicara pada hari ini, dan kita sedang membicarakan tentang Islam dalam transformasi negara. Suka saya memetik di dalam agenda Islam dalam transformasi negara, antaranya dalam agenda 1 menyebut memartabat agenda Islam mengukuhkan persefahaman, dan saya nak cross reference dengan agenda ke-7, dimensi perpaduan melalui konsep satu Malaysia, satu ummah. Puan Muhammad Faisal bercakap tentang persefahaman, tentang perpaduan, tentang satu Malaysia, satu ummah. Pada pandangan tuan, bagaimana prinsip yang wajar kita lakukan agar Malaysia menjadi semakin kukuh, semakin berpadu, semakin utuh walaupun kita terdapat pelbagai bangsa? Silakan. Terima kasih Tuan Mengerusi. Saya rasa ini bukan satu perkara yang baru. Malaysia sebagai sebuah negara yang majmuk, yang mengandungi pelbagai bangsa dan agama. Saya rasa antara cabaran paling utama ialah cabaran perpaduan. Sukacitanya saya di sini ingin saya berkongsi dengan semua bahawasanya ada ilmuwan kita yang bernama Tan Sri Profesor Syed Najib Alatas pernah memberi syarahan di Radio Malaya tahun 1959 berkenaan dengan perpaduan negara bangsa Malaysia. Kata beliau, bila kita nak membicarakan tentang perpaduan, sebab saya risau pada hari ini bila kita perpaduan, ramai bercakap kadang-kadang tidak sedar telah menjadikannya sebagai satu slogan. Jadi untuk kita elak ni, kita perlu memahami falsafah perpaduan yang kita idamkan ini.
Mengikut Profesor Alatas, perpaduan boleh difahami dalam dua bentuk. Pertama, bentuk dipanggil solid unity, perpaduan yang berbentuk pepejal. Yang kedua ialah liquid unity, perpaduan yang berbentuk cecair. Maksud di sini ialah, contohnya kita ada batang besi, kalau kita ikatnya dengan tali, dia terpadu menjadi satu objek yang baru. Tapi kalau kita selepas kita ikat batang besi, kumpulan batang besi itu, dan kita leburkan dia dan kita bentukkan jadi satu objek yang baru setelah dileburkan, ia satu perpaduan yang lebih yang berbeza, yang lebih kukuh, tidak boleh dirungkai dengan membuka tali lagi. Jadi di sini kalau kita lihat ada perbezaan antara perpaduan yang sekadar bertempik dan perpaduan yang boleh bersifat dalaman, yang lahir daripada dalam. Jadi sebagai sebuah negara bangsa, Profesor Alatas mengatakan bahawasanya ada 4 faktor utama yang menjadi pengikat perpaduan jenis cecair ini. Pertama ialah agama. Yang kedua ialah bangsa, sejarah bangsa. Bangsa. Ketiga, sejarah politik. Dan yang keempat ialah bahasa. Kita ambil contoh negara Switzerland. Negara Switzerland terletak di Eropah. Jadi bagaimana negara Switzerland ini, yang kita tahu kalau siapa dah pernah pergi Switzerland, ada banyak bahasanya pelbagai. Jerman ada, French ada, Italian pun ada. Jadi bagaimana mereka boleh bersatu untuk bentuk sebuah negara bangsa? Kata Profesor Alatas, bagi negara Switzerland, contoh utama ialah bila mana mereka berkongsi dari segi agama. Mereka dari segi agama Kristian. Kedua, berkenaan dengan sejarah bangsanya, bangsa Eropah, semangat kebangsaan Eropah. Ketiga ialah dari segi sejarah politik. Jadi kata Profesor Alatas, untuk kita mencapai perpaduan yang sebenar, kita harus sekurang-kurangnya mengambil 3 elemen penting daripada 4 tadi. Jadi untuk kes Malaysia, untuk kita melahirkan perpaduan negara bangsa, kita lihat dari segi agama sudah berbeza, agak mustahil. Yang kedua, dari segi bangsa pun sudah berbeza, ada Melayu, Cina, India dan yang lain-lain. Dari segi sejarah politik pun berbeza. Orang Cina dahulu dia lebih terikat ataupun terhimbau dengan sejarah tanah besarnya. Itu juga dengan orang India. Dan kita di sinilah di tanah Melayu. Jadi yang tinggal, yang menjadi teras pada pengikatan perpaduan bangsa, negara bangsa di Malaysia ini ialah bahasa. Sebab itu saya kira kalau kita faham, kerajaan dahulu, para pemimpin dahulu sangat bijak dalam arti kata mengambil dasar untuk membuat dasar kebudayaan kebangsaan di mana bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Kerana hanya dengan bahasa Melayu kita dapat menyatu padukan pelbagai bangsa dan agama agar perpaduan itu dapat tercermin. Seperti yang ada pada hari ini, berbanding dengan negara-negara dunia ketiga yang lain yang baru merdeka, kita lihat pelbagai konflik yang telah berlaku. Jadi saya kira perpaduan yang ada di Malaysia ini contoh terbaik kepimpinan negara Muslim yang ada. Baik. Saya balik pada Dr. Zahruddin. Bercakap tentang apa yang dinyatakan sebagai mentransformasikan peranan ulama umarak dalam pembangunan negara. Model Islam, model prinsipal wahyu, supaya para penonton menyedari bahawa alhamdulillah negara kita sedang mengamalkan yang baik dan ada juga di sana ruang-ruang yang perlu diperbaiki mengikut Quran dan hadis. Bagaimana, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang pertama sekali, kalau kita melihat kepada kepimpinan unggul yang ditunjukkan oleh Islam adalah kepimpinan baginda Nabi SAW, yang mana pemimpinnya sendiri adalah ulama. Nabi lebih berulama lagi lah. Dan selepas itu adalah Khulafa Ar-Rashidin, yang mana semuanya juga adalah merupakan alim yang cukup faham. Kerana itulah Imam Al-Mawardi dan Abu Ya'la dalam kitab pelbagai Al-Ahkam As-Sultaniyah dan lain-lain dalam buku-buku kitab fiqh klasik dalam fiqh siasah syariah, kebanyakan mereka memberitahu dan memaklumkan bahawa kepimpinan negara yang pertama itu mestilah syarat mereka mujtahid. Yang mana sekarang ni Allah susah sangatlah nak dapat kan. Kenapa? Kerana mereka mengambil panduan daripada Rasulullah sendiri dan Khulafa Ar-Rashidin yang kebanyakannya adalah begitu. Sebab itulah selepas itu Nabi pernah mengatakan, selepas aku akan adanya khulafa ada khulafa ya. Dan selepas itu ada raja yang bermasalah, kemudian raja yang akan menyebabkan macam-macam lah, kamu terpaksa menggigit dan seumpamanya, menunjukkan raja-raja yang zalim. Ini menunjukkan bahawa sistem khilafah ini, dia cantik je apabila seorang pemimpin itu, raja itu adalah seorang yang mujtahid dan seorang yang bertakwa kepada Allah. Tetapi dengan sistem yang sama dipegang oleh orang yang tidak amanah, dia akan jadi raja yang zalim. Dan apabila disebut ulama dan umarak, maknanya
di sana ada pelengkap sebab yalah secara realiti tak semua pemimpin boleh jadi mustahid. Betul. Maka di sana ada pelengkap. Baik. Bagaimana Doktor? Baik, saya tak habis lagi. Jadi yang tadi itu yang saya tunggu tu. Jadi nak saya sebut yang pertama sekali yang paling ideal Adapun bila mana tidak ada keadilan itu, bila mana tidak ada pemimpin yang qawi, sebab kita nak inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Yang sebaik-baik yang kamu lantik sebagai pemimpin adalah yang qawi, experience, kuat dari sudut idea dan kemampuan dan juga amanah. So apabila ada dua ini, ada ulama perbincang bagaimana satu yang kita nak dahulukan. Maka adalah Ibn Taymiyah mengatakan kalaulah ada di antara dua maka yang qawi itu lebih kita utamakan dengan syarat orang-orang yang amanah itu berada di sisinya. Masa tu timbul ulama dan umara. Masa itu dah timbulnya ulama berada di sisi para umara, yang mana ini juga disebutkan dalam sebuah nas yang lain, nas hadis yang lain, iaitu la sinfani minan nas idza salaha salahan nasu kullu. Dua kumpulan yang apabila baiklah manusia, rakyat seluruhnya adalah al ulama wal umara. Ulamanya dan umara. Dan dia kena ada satu kerjasama, dan pemimpin dia kena buka pintu untuk ulama menegur mereka dan bukan hanya memuji mereka. Apabila wujudnya suatu keadaan pemimpin menutup separa pintu, yang dibuka adalah untuk pujian dan sokongan semata-mata, tidak mau mendengar kata-kata yang mungkin agak pahit, macam ubat, dia pahit tapi pemulih, maka pada ketika itu akan lahirlah ulama-ulama yang disebutkan ulama sultan, ulama kerajaan, ulama su' dan seumpamanya yang tidak melaksanakan tugas mereka sebagai check and balance dan memandu pemimpin kepada jalan yang betul. Jadi itu masalah dia. Tapi macam mana sekarang ni, saya rasa kalau dalam agenda ini nampak cantik dah. Agenda 3 tak salah saya, ulama dan umara mengungguli agenda perpaduan dan keharmonian negara. Yang mana sebagaimana saya baca dalam buku itu, pada 27 Januari telah diwujudkan Sekretariat Ulama Umara yang dipengurusi oleh institusi politik Perdana Menteri Malaysia. Saya kira ini adalah bagus. Tetapi yang tak berapa bagusnya, saya pertama kali tahu. Dan orang-orang yang terlibat, saya terlibat juga dengan pelbagai gerakan-gerakan dakwah dan juga dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan juga sebagai ahli akademik, tapi mungkin kekurangan saya mungkin tidak membaca, tapi saya kira publicity-nya dan peranannya perlu diluaskan dan mesti keluar daripada kelompok ulama yang mereka rasa selesa. Kena ambil ulama yang mereka rasa tidak selesa. Bila mana ada orang yang tidak kita rasa selesa berikan idea, dia akan berikan idea yang canggih-canggih. Itu yang kita nak kan. Kalau kita sama-sama kita dah tahu kita kelik kita, semua cakap semua nak jaga hati kan. Jadi tak ke mana sangatlah. Jadi kalau itu kita kena berani lebih untuk keadaan gitu. Saya teringat Harun Ar-Rashid banyak kisah-kisahnya memanggil seorang ulama yang dinamakan sebagai Muhammad bin Samak. Bila dia nak buat istana, dia nak besar kat istana dia tanya apa pandangan kau. Dia kata Muhammad bin Samak dengan direct beritahu, rafa'ta at-tin wa wada'ta ad-din. Engkau meninggikan tanah, sebab dia pada kita tu dibuat bertanah-tanah kan. Kau meninggikan rumah, tanah kau tinggikan dengan sebab engkau fokus untuk tinggikan tanah, iaitulah tinggikan material, wada'ta ad-din, kamu menjatuhkan agama. Direct depan-depan. Itulah yang kita nak. Wallahu a'lam. Baik, Encik Faisal. Bercakap tentang persoalan akidah sekali lagi. Hari ini kita boleh melihat anasir-anasir gerakan liberalisme, LGBT dan sebagainya semakin menular. Syiah pun bukan main menghentam bicara minggu lepas. Bagaimana pendapat kerajaan hari ini perlu lebih tegas dengan agenda yang ada ini akan membantu? Silakan. Ya, saya rasa dalam sejarah pentadbiran dalam tamadun Islam, saya rasa selalunya kerajaan ini ada peranan yang cukup limited, bersifat sedikit libertarian. Maksudnya kerajaan ini kalau dalam bahasa orang korporatnya at arm's length, tidak masuk ke seluruh kehidupan masyarakat. Jadi soal-soal, tapi walau bagaimanapun kita sedar bahawasanya kerajaan ada tanggungjawab sebagai muhtasib, menjaga, membuat amal makruf nahi munkar. Dan itu jelas dalam akidah, dalam siasat syar'iyah. Jadi dalam berhadapan dengan fenomena ataupun cabaran baru pada hari ini yang bersifat liberalism, pluralism ini, saya kira cabaran itu menjadi lebih besar kerana dengan terbukanya ruang-ruang media yang tidak pernah wujud dalam sejarah Islam sebelum ini. Kalau kita lihat dalam sejarah Reformation, Protestantism di Eropah, yang mengakibatkan berlaku revolusi yang cukup besar dalam masyarakat Eropah pada waktu tersebut bukan semata kerana perubahan doktrin daripada Katolik ke Protestan, tapi juga dengan bantuan media dipanggil Gutenberg printing machine.
mesin cetak yang dicipta oleh Johannes Gutenberg Saya. yang membolehkan sebaran maklumat yang banyak berkaitan dengan doktrin-doktrin baru terhadap Kristianiti yang akhirnya mengubah lanskap akidah agama Kristian. Saya. Jadi perkara yang sama saya rasa hampir berlaku dalam sejarah ketamadanan Islam pada waktu hari ini. Jadi saya rasa kerajaan memang ada ruang dan tanggungjawab untuk itu. Tapi saya rasa yang lebih aula, yang lebih penting ialah bagaimana kita mempersiapkan sistem pendidikan yang terbaik untuk umat Islam dalam berhadapan dengan cabaran zaman moden ini. Sebab kita tidak boleh menghalang, tidak boleh menyekat ruang-ruang media yang ada. Kalau kita contohnya dalam kes Irsyad Manjid dahulu, kita sita buku-buku, tapi mereka boleh memuat turun melalui internet. Jadi antara yang terbaik ialah kita harus kembali kepada asas-asas pendidikan Islam yang sebenar, memperkukuhkan akidah seperti yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama muktabar seperti Imam Al-Ghazali, Syah Waliullah. Banyak mereka golongan ulama ini sebenarnya yang khususnya golongan mutakalimun. Sebab banyak anasir-anasir yang baru kita lihat pada hari ini tidak jauh berbeza dengan apa yang telah diperbahaskan oleh ulama kita dahulu. Ini bukan soal baru. Bukan soal baru. Contohnya faham evolution tentang teori Darwinism. Sebenarnya faham ini kita boleh kaitkan dengan golongan Dahriyun yang disebut oleh para mutakallimun kita, iaitu golongan yang mempercayai keabadian alam. Maknanya dalam arti kata lain seperti mana yang doktor sebutkan tadi, kita perlu kembali supaya rakyat menyedari hidup bertuhan. Baik, sebelum kita berhenti berehat, saya ada soalan macam biasa, jawapannya ya atau tidak. Tidak ada ulasan. Boleh, Tuan Ahmad Faisal? Doktor faham sangat. Soalan saya ialah, adakah rakyat Malaysia kita terlalu berpegang pada sentimen politik sampai boleh mengenepikan perkara kebaikan? Ya atau tidak? Ya. Doktor? Ya, sebahagiannya. Ya. Ada juga ulasan, tapi tak apa. Pada penonton, kita berhenti berehat seketika. Selepas ini, kita akan membincang lebih lanjut tentang Islam dan dasar transformasi negara. Jangan ke mana-mana. Rancangan hangat. Orang JPM pun tengok kot. Mesti. Okay, tadi kita puji sikit, kita singgah sikit, kita siku sikit kan. Ya. Apa ni kita? Ketika siap lah. Biasa. Lepas ni pergi pada soalan ekonomi orang Islam dulu. Sekejap. Lepas ni kita pergi, banyak agak soalan yang sepatut tanya tak tanya. Doktor, mungkin anda nak sebut sikit yang, sebab kita masih menyebut tentang ulama kan, ulama dan umarak. Dalam agenda 8, cabaran ulama umarak dalam menangani media baru. Ada ulama email pun tak ada. Contohnya. Boleh saya boleh. Macam Tuan Faisal, mungkin anda boleh tanya tentang 20 seconds to live. Alhamdulillah negara kita masjid banyak dan peranan wanita diberikan ruang. So ini kita puji sikit lah. Dan saranan. Baiklah para penonton, kembali kita ke pentas bicara, masih lagi membicarakan tentang tajuk Islam dan transformasi negara. Saya nak berbalik kepada Dr. Zaharuddin. Doktor, ada juga disebut dalam agenda transformasi negara untuk Islam ini, terdapat cabaran ulama dan umarak di dalam menangani media baru. Sebab kita tak boleh menolak situasi dan hakikat bahawa media baru sesuatu yang kita tak boleh halang. Malah banyak undang-undang pun tidak mampu menghalang gerakan media baru ini. Sedangkan ada juga terdapat ustaz-ustaz yang email pun tak ada.
Kan ada Facebook password tak ingat contohnya. Doktor, cabaran ulama dan umara masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, tadi saya kira Nabi SAW ada menyatakan bahawa orang apa nama tu al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Hadis yang sahih. Artinya orang mukmin, ulama tu biasanya patutnya orang mukmin lah yang mana mereka bercampur dengan manusia dan merasai kepedihan daripada tingkah laku dan karenah mereka, lalu mereka boleh sabar, lebih baik daripada orang mukmin yang tidak mampu bercampur dan tidak mampu untuk sabar. Jadi oleh kerana itu, dengan bersamanya media baru ini, kita tidak boleh nafikan dalam Facebook sebagai contoh, minta maaf kalau saya sebut nama itu. Di Malaysia kita ada dalam, mengikut statistik bulan lepas, ada 11 juta orang ada akaun ini. Menunjukkan berapa ramainya daripada umat orang Malaysia, ada berapa 20 juta lebih ya. Ada separuh di antaranya mereka mempunyai, terutamanya anak-anak muda yang perlukan bimbingan. Dan oleh kerana itulah bimbingan ini diperlukan daripada orang-orang di kalangan ulama. Maka cabaran ulama dalam menangani media baru adalah sangat besar. Yang pertama menjadi sangat besar kerana golongan-golongan ini bertenggek dan bergayut-gayut di dalam media-media ini. Yang kedua, golongan-golongan ini ramai juga yang lebih minat untuk membaca hari ini. Lalu oleh kerana itu, kalangan ulama yang tidak membaca perkembangan dan soalan dan kerintihan dan luahan daripada masyarakat akan membiarkan mereka lebih terdedah kepada kemurtadan. Sebagaimana saya baru saja pulang daripada Singapura, bertemu dengan masyarakat Islam di sana dan mereka mengatakan ada di kalangan profesional di kalangan umat Islam di sana telah pun murtad. Kerana apa? Kerana mereka meminta soalan-soalan mereka dijawab, tapi para ulama dan para asatizah tidak bersedia untuk memberikan jawapan, khususnya jawapan dengan logik, khususnya jawapan yang memerlukan dialog dan seumpamanya. Ada di kalangan mereka, apabila ditanya, ada contohnya ditanya oleh anak-anak murid mereka, mereka kata, senyap, jangan bertanya, saya banyak bertanya. Tidak kuat imannya dan seumpamanya. Senang. Itu sebagai contoh lah. Ini di Singapura yang menyebabkan anak-anak murid ni rasa kosong dan tidak merasa mereka mendapat apa jawapan yang sepatutnya. Akhirnya mereka memberontak. Dan akhirnya mereka mungkin dipujuk oleh kumpulan-kumpulan yang lebih ada tim yang lebih profesional untuk menjawab, lalu mereka akhirnya pergi ke agama lain. Jadi oleh kerana itu para ulama hari ini perlu ada blog, perlu ada FB, perlu ada Twitter, perlu ada pergi ceramah-ceramah di masjid kena teruskan. Tidak boleh ada di kalangan ulama yang merasakan dirinya eksklusif. Dia duduk dekat rumah, duduk buat research ataupun dia hanya untuk program-program yang besar-besar, yang rasmi-rasmi. Maka ini menyebabkan para ulama itu tidak membumi dan dia tidak tahu masalah masyarakat. Saya rasa pengalaman saya hari ini dengan adanya media baru, daripada respon-respon daripada media baru itu kita dapat lihat bagaimanakah dia pemikiran masyarakat kita berada pada tahap mana. Pada tahap yang tersangat cetek, pada tahap 2 meter, 3 meter, 4 meter, kita boleh baca daripada soalan-soalan dan respon-respon mereka. Contohnya mudah, kita bagi satu artikel, tajuknya besar, dia pun dia baca tajuk, dia tanya soalan. Soalan tu jawapan dia ada dalam artikel itu. Ini menunjukkan itulah tahap mad'u yang para ulama kena bincangkan. Jadi ini sangat penting memberikan tips bagaimana ulama nak berperanan sebagaimana Rasulullah yang ada sifat tabligh, sifat menyampaikan. Kalau tidak para ulama menyampaikan ni, maka tak boleh para ulama ni lepas ni nak menjawab depan Allah ni. Saya ingat khatibun nas ala qadri uqulihim. Ya, betul. Kalau tidak kita takkan tahu. Ya. Baik, Malaysia alhamdulillah kita ada dalam apa yang disebutkan dalam agenda disebut modernisasi institusi kehakiman kepegawaian, tersyasuk saya pada malam ni, dan Mahkamah Syariah, kemudian membestari guru takmir menjana transformasi ummah, termasuklah guru kafa perintis transformasi pendidikan Islam negara, belia di perkasa masjid di Imarah. Baik, Tuan Ahmad Faisal, bercakap tentang masjid, bercakap tentang guru kafa, satu perkara yang wajar kita bagi pujian. Komen. Ya, terima kasih Tuan Mengerusi. Kalau kita lihat, cantik sekali bahasa Melayu, bagaimana bahasa Melayu pakai istilah imarah yang datang daripada bahasa Arab, aimimra, amarah. Yang mana Ibn Khaldun sendiri menggunakannya untuk dijadikan satu technical term, istilah dasar yang beliau hurai dengan panjang dalam kitab Al-Ibar Muqaddimah itu.
Jadi imarah masjid ini yang kita seharusnya memahami, saya kira berdasarkan semantik bahasa Arab, bukan sekadar fizikalnya, maknanya bukan sekadar kita meramai-ramaikan orang datang ke masjid, tetapi yang lebih penting ialah mempelbagaikan peranan masjid itu sendiri. Dan salah satu istilah yang saya kira yang ada dalam bahasa Arab yang dijadikan istilah untuk memberi makna masjid itulah jami', yang juga dekat dengan perkataan jami'ah, university. Kalau sesiapa yang pernah pergi ke Turki, kita lihat masjid-masjid di sana semuanya diberi nama jami', C-A-M-M-I-I. Dan kalau kita lihat di Turki dulu, masjid merupakan the center of the society. Di situlah ada suk, pasar, di situlah ada universiti juga, sekolah, dan pelbagai lagi fungsi-fungsi yang mana mungkin dalam masjid moden di negara-negara Islam mungkin kurang. Tapi alhamdulillah saya lihat pada hari ini dengan bantuan dana daripada kerajaan dan juga daripada masyarakat Islam sendiri yang sedar peranan masjid untuk memperkukuhkan social fabric umat Islam, saya kira masjid-masjid contohnya di Kuala Lumpur memang banyak sudah mempelbagaikan fungsinya. Tapi yang lebih penting saya kira ialah mengembalikan peranan masjid sebagai pusat pendidikan yang lebih berstruktur. Bukan sekadar tempat di mana orang-orang pencen datang menelaah kitab-kitab kuning. Kita harus pergi lebih daripada itu. Maknanya kita perlu menjadikan masjid sebagai tempat rujukan ilmu. Di situ tempat ulama berkumpul, perlu ada halaqah-halaqah. Ini mungkin agak idealistik untuk kita buat dalam konteks zaman moden, tapi itu yang telah berlaku dulu di zaman yang agung kita dulu di Qarawiyyin, di Al-Azhar. Mungkin di Malaysia agak baru, tapi saya kira momentum itu sedang berjalan. Ya. Baik. Dr. Zahruddin, kita nak masuk sikit tentang soal muamalat, soal ekonomi. Punya panjang kita bincang pasal akidah. Saya nak sentuh sikit pasal ekonomi. Malaysia, komitmen di dalam perbankan Islam, di dalam keuangan Islam, pengalaman doktor, khususnya dalam dasar transformasi ini, sejauh manakah sumbangan kerajaan yang saya kira patut kita hargai? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, dalam ekonomi tidak boleh lari daripada akidah. Tidak boleh lari daripada akidah. Malah dalam ekonomi lah banyaknya akidah itu teruji. Kerana itulah Allah SWT sebutkan 17 kali dalam Al-Quran, wa aqimus salah wa atawuz zakah. Tunaikan, dirikan solat, tunaikan zakat. Maknanya Allah sentiasa mengkembarkan di antara solat dan zakat. Maknanya benda yang bersifat ekonomi, duit ni, iaitulah zakat, tidak akan boleh dilaksanakan kecuali iman dalam solat itu, hubungannya dengan Allah adalah mantap. Hari ini sistem keuangan Islam yang ada di negara kita Malaysia sedang berkembang dengan slowly tetapi dan gradually dan bergerak ke depan. Alhamdulillah. Progresif ke depan, walaupun mungkin tidaklah begitu laju, tapi laju sangat pun ada buruknya. Kalau lambat sangat pun sangat buruklah. Tapi kalau just nice tu, tapi sekarang mungkin lambat sikitlah. Patutnya laju sikit lagi tapi jangan laju sangat. Sebab laju sangat nanti bila kita menyebutkan dalam kaedah fiqh, disebutkan dalam kitab Al-Ishbah wa Nazair, iaitulah disebutkan dalam kaedah ini, man ista'jala qabla awani uqiba bihirmani, iaitulah sesiapa yang tergesa-gesa sebelum siap dia punya landasan, sebelum sampai waktunya, akan dibebani, akan memberi kesan akibat terhalang terus. Sebab contoh itu speed trap lah, laju sangat. Ya, betul. Betul. Sama lah juga macam disebutkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada anaknya, seorang pemuda yang idealistik, yang mahukan ayahnya sebagai khalifah pada tahun 99 sampai 101, membuat satu transformasi yang luar biasa, radikal. Lalu ayahnya kata, ya bunayya la ta'jal, innallaha dhammal khamra fil qur'ani marratan wa harramahu fi thalitha wa inni akhsha an ahmil al-haqqi jumlatan fayada'uhu an-nasi wa yakunu dha fitnah. Iaitulah, wahai anak, jangan tergesa-gesa. Allah SWT mencela arak dalam Quran 2 kali, yang paling pada kali ketiga bahawa Allah haramkan. Dan aku tak mau bawakan kebenaran itu secara sekaligus, kerana manusia tak bersedialah, dia akan menolak secara sekaligus. So, jadi antara sistem keuangan Islam adalah menyediakan manusia-manusia, human, manusia-manusia yang faham bahawa dalam transaksi keuangan mereka adanya dosa pahala. Sebab itulah saya sangat ingin memberikan kefahaman kepada kita hari ini. Kebanyakan profesor-profesor ekonomi, bila mana mereka bercerita pasal ekonomi, mereka cerita pasal dasar fiskal, makro, mereka lupa ada kalanya tidak lupa juga. Itulah yang paling penting dalam sistem itu, bukan sistem itu sendiri, bukan material, tapi human. Manusia. Sebab
Sekarang ni sistem kewangan Islam, riba contohnya, dia bukanlah berada pada benda. Dia berada pada cara orang yang mengendalikan benda itu. Sebagai contoh, kita kata kita tak nak riba, kita nak dinar emas sebagai contoh ya. Kalau kita ada dinar emas sekalipun pada hari ini, tapi tak ada ilmu dan keyakinan tak ada dalam hati pada Allah, akan berlaku riba. Sebab itulah Nabi, pada zaman Nabi adanya dinar emas. Tapi Nabi tetap mengatakan az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati, sampailah akhir Nabi kata yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fa bi'u kayfa syi'tum. Maka Nabi beritahu kaedah, kalau kamu jual beli emas dengan emas, macam ni cara dia. Nabi kata lagi az-zahabu bil-fiddati waznan biwaznin ha biha, ya. Nabi kata emas dengan perak mestilah ha biha, iaitu mestilah serah terima sekarang ni. Ini semua nak menunjukkan bahawa adanya keperluan, dan kerajaan hari ini saya lihat alhamdulillah mereka telah begitu supportif secara akademik. Saya beritahu bahawa kalau ikut kepada negara-negara umat Islam yang lain, Malaysia adalah antara yang terkedepan. Masya-Allah. Kerana perkembangan Islam di Malaysia disupport oleh government. Dengan ada insentif, tak ada cukai pada sekian tahun untuk sukuk, untuk pelaburan dan seumpamanya yang buat tanaman Islamik sebagainya, berbanding Indonesia yang tak begitu government supportive, berbanding negara-negara lain yang tak berapa government supportive. Tapi di Mesir saya diberikan kefahaman bahawa kerajaan yang baru mungkin berminat untuk bersifat lebih supportive. Mungkin itu agaknya rakan saing Malaysia selepas ini. Kita tunggu apa pengumuman Dr. Muhammad Mursi, insya-Allah. Baik, ringkas Tuan Ahmad Faisal, kesimpulan berdasarkan pada firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita nak mengenepikan sentimen politik, sentimen apa-apa ketakjuban, tetapi nak menyokong kebaikan dan memperbaiki kelemahan. 1 minit. Ya, terima kasih Tuan Mengerusi. Saya rasa seperti biasa saya masih menitik beratkan usul memperbaiki sistem pendidikan kita. Kita harus kembalikan ke sistem pendidikan Islam yang sebenar, iaitu ta'dib berbanding antara tarbiyah dan ta'lim, seperti yang dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu, dalam berhadapan dalam menjelaskan isu-isu semasa yang semakin mencabar. Sebab saya kira masalah utama umat Islam pada hari ini adalah masalah ilmu. Jadi untuk kita membantu kerajaan menjadi sebuah negara yang lebih baik, masyarakatnya perlu berilmu dahulu, kerana dengan masyarakat yang berilmu lahirlah pemimpin-pemimpin yang cemerlang, yang bertakwa. Itu saya punya kesimpulan, insya-Allah. Dan Dr. Zahrudin, ringkas kesimpulan daripada perbincangan kita supaya dasar transformasi negara ini betul-betul kafah. Silakan. Baik, pada pandangan saya semua dasar-dasar ini perlu dijadikan bukan sekadar agenda, tapi perlu dimasukkan dengan segera secara praktikal, bermula daripada pimpinan kepada ahli-ahli semula, kaki tangan kerajaan daripada segenap lapisan, barulah insya-Allah dia akan boleh dikatakan berjaya. Wallahu a'lam. Collective responsibility. Doktor dan juga tuan, terima kasih kerana sudi berkongsi pandangan yang analitikal dan kritikal, insya-Allah. Dan para penonton, sekiranya anda juga ada pandangan analitikal juga kritikal, silalah ke facebook.com/bicara.tvah ataupun terus ke bicara@tvalhijrah.com. Email pada kami, insya-Allah kami terbuka untuk menerima pandangan anda. Sebagai penutup, mari kita renung satu ayat Allah dalam surah As-Saff, firman Allah Subhanahu wa taala, yuridu an yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Kata Allah dalam surah As-Saff, sesungguhnya mereka itu berusaha sedaya upaya untuk memadamkan cahaya Allah, iaitu Islam, tetapi Allah tetap menyempurnakan agamanya, tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh puak kufar. Renung-renungkan, terjumpa minggu hadapan dalam Pentas Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.